Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ala kulli man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi wa qatafa atharuhu ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Malam ni kita pada tajuk pasal petunjuk dan sirah beliau sallallahu alaihi wasallam dalam hal tidur dan saat terbangun. Faslun fi hadihi wa siratihi sallallahu alaihi wasallam fi naumihi wa intibahihi. Situ muka surat 215. Beliau yakni sallallahu alaihi wasallam sesekali, yani sesekali ni kadang-kala lah, kadang-kala. Cuma dalam bahasa Arab dia panggil taratan. Taratan ni maksud kadang-kadang lah. Taratan, ta alif ra ta marbutah, taratan, kadang-kadang. Ambil perkataan ni, taratan, kadang-kadang, ataupun ahyanan kataan dia. Dalam bahasa Arab ni ahyanan pun dia juga kadang-kadang. Sesekali, ini kadang-kala baginda tidur menggunakan kasur, yakni hamparan lah. Kadang-kala Nabi tidur di atas permaidani ataupun kain yang dihampar tebal tadi kan, ataupun apa nama kulit haiwan yang apa, kulit yang ada bulu tu, maknanya dilipat jadi lembut lah, selesa lah tidur tu kadang-kadang. Sekali waktu, kadang di waktu yang lain pula menggunakan an-nitaq. Dia kata di sini an-nit, dia kata an-nit'u, an-nit'u ataupun an-nit'u. Ini tikar terbuat dari kulit. Sekali waktu, kadang-kadang mana waktu lain pula, kadang-kadang menggunakan tikar. Ada tikar yang dianyam kan daripada daun-daun kurma tu. Sekali waktu di mananya di masa lain pula kadang-kadang tanpa alas, tidur atas tanah macam tu saja. Kadang-kadang tidur atas tanah. Dulu pun ada simen, tak ada kan? Yang ada tanah jelah. Tidur atas pasir tanah tu kan. Tu kadang-kadang. Jadi sekali waktu tidur di atas katil, ranjang di atas katil. Sekali waktu, kadang waktu yang lain pula menggunakan alas kain hitam. Itu dia. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala daripada Abbad bin Tamim, daripada bapa sebelah ayah, bapa saudara sebelah ayahnya, meriwayatkan hadis. Jadi bapa saudara sebelah ayah dia, ayah siapa? Ayah apa nama? Abbad bin Tamim. Dia kata annahu ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia pak saudara dia tadi tengok Rasulullah mustalqiyan fil masjid, duduk berbaring. Mustalqiyan ni tidur telentang macam itulah. Telentang kan? Telentang macam tu dalam masjid, fil masjid. Wadi'an ihda rijlaihi, meletakkan sebelah kakinya di atas sebelah yang lagi, maknanya maknanya berehat semua lah tu. Kan? Tidur lepas tu kaki dia ni kan dia letak sebelah atas kaki ni. Sebelah ke letak di atas sebelah yang lain. Halal ukhra. Itu dia. Dan daripada Ibnu Syihab, dia kata daripada Sa'id bin Musayyib, qala kana Umar wa Uthman yaf'alani dhalika. Adalah Umar dan Uthman buat benda yang sama juga. Maknanya
disebut tu kan Ibnu Syihab dia kata Umar dan Osman pun buat macam tu juga. Macam mana Nabi pernah buat tadi, SAW dalam masjid tidur telentang, letak kaki di atas, sebelah kaki di atas sebelah yang lain. Tak kira lah bersilang ke, letak macam tu ke, tak kira lah. Ni dia. Baik. Jadi maknanya di sini ada fawaid, ada faedah maklumat yang saya ambil, maklumat tambahan selain daripada dalam kitab kita ni. Dikata Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam apa nama? Dalam bab ni, dalam Fathul Bari, dia ada bab khas. Dalam Sahih Bukhari ni dia ada bab khas, bab istilqa fil masjid wa maddir rijl. Maksudnya bab telentang, tidur telentang, berbaring telentang dalam masjid, kan, dan mengunjurkan kaki. Maksud dia dalam Sahih Al-Bukhari itu ada satu bab macam tu. Kalau kita ada kitab Sahih Bukhari di rumah, boleh buka lah. Hadis nombor 475. Hadis tu. Jadi mana kata Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam syarah tu, dia kata terdapat juga hadis larangan. Terdapat juga hadis larangan dalam Sahih Muslim. Dan begitu juga dalam Sunan Abi Daud pun ada juga sebut larangan tu. Baik, larangan duduk macam tu. Dalam Sahih Muslim dalam Kitabul Libas bab pakaian. Dari hadis Jabir yang zahirnya perbuatan Nabi SAW menjelaskan harus, dia kata. Mana zahir hadis tu menunjukkan harus Nabi SAW tadi kan. Baik. Dan adalah demikian itu waktu rehat. Waktu Nabi buat tu waktu Nabi berehat lah, bukan di khalayak bersama dengan sahabat-sahabat yang lain. Kerana akhlak Nabi SAW tadi bukan duduk macam tu di antara para sahabat semua. Di kalangan orang kata apa, majmuk tadi kan, masyarakat ramai tadi. Kalau ramai orang dalam masjid, Nabi tak buat macam tu lah. Nabi duduk dengan tertib. Itu akhlak Nabi SAW. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu akhlak Nabi. Nabi duduk dengan tertib. Tapi kalau Nabi duduk berehat, duduk berehat macam tu, maknanya dalam hadis ni dia kata Al-Khattabi, Ibnu Hajar kata Al-Khattabi, padanya ada dalil. Dalam hadis ni ada dalil harus bertelekan ataupun berbaring dalam masjid. Itu dia. Dan berbagai cara istirahat yang lain. Kita nak berehat macam mana? Duduklah macam mana pun. Kan? Nak letak kaki di dinding ke? Letak kaki kat dinding, kita tidur macam tu. Biasalah kita sandarkan kaki kita ke dinding ni kan. Kaki di atas, kita sandar sini. Tak ada masalah apa. Macam mana cara pun tak ada masalah apa, dia kata di sini. Kan? Baik, kata Ad-Daudi, kata Ibnu Hajar pula dalam kitab Fathul Bari, ini maklumat tambahan saya cari. Okay? Kata Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, kata Ad-Daudi, dia kata pahala untuk yang berada dalam masjid tidak tertentu bagi orang yang duduk sahaja, bahkan dapat juga pahala bagi orang yang berbaring. Tunggu dalam masjid, duduk baring ke apa kan, dapat juga pahala. Tak sebenarnya duduk ya. Macam mana keadaan pun kita baring ke, telentang ke apa ke, dapat pahala duduk dalam masjid tadi. Itu dia. Ini faedah tambahan lah. Kemudian bawah tu, kasur beliau sallallahu alaihi wasallam terbuat dari kulit diisi tali. Maknanya ya, yang kita kata hamparan Nabi tadi kan, terbuat daripada kulit, di bawah tu letakkan tak kiralah tali yang lembut-lembut tadi kan, supaya Nabi tadi macam jerami macam tu lah. Dan bawah kulit tu dia jadi lembut lah, selesa lah tidurnya. Beliau sallallahu alaihi wasallam memiliki mishun dalam bahasa Arab dia panggil mishun, yakni dia kata permaidani dari bulu haiwan lah. Di mana bukan bulu rimau lah. Bulu rimau tak dibenarkan lah. Haiwan muftaris tak dibenarkan lah. Ini daripada unta ke apa kan, kambing ke apa, tak apa lah. Yang digunakan untuk tidur dan dilipat dua. Maknanya lipat dua ni lembut lah sikit kan, selesa lah sikitnya. Lipat dua tadi. Suatu hari permaidani itu dibuat menjadi 4 lipat. Dia lipat 4 kali lipat. Supaya apa? Supaya lebih selesa lagi untuk Nabi SAW berehat. Lagi seronok lah, lagi sedap lah tidurnya, lembut kan, dilipat 4. Maka beliau SAW melarang mereka berbuat demikian, seraya bersabda, kembalikanlah kepada keadaannya semula, sesungguhnya ia telah mencegah aku solat semalam. Tapi yang ni munqati', sanad dia munqati'. Macam mana benda ni boleh mencegah Nabi SAW? Sedangkan Nabi kata kepada Aisyah, ya Aisyah, tanamu 'ainayya wa la yanamu qalbi. Nabi kata,
wahai Aisyah, mata aku tidur, hatiku tak tidur. Ya kan, sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni macam mana pun disebut ni munqati'u sanaduhu, munqati'un sanaduhu, sanad dia terputus. Itu jadi maknanya, makna dia tadi supaya apa, dia lipat tadi supaya benda tu selesa. Bila selesa ni maknanya tidur tadi lagi nyenyak lah. Kalau kita kan, kalau kita kan jaga tu tidur balik, kan, tu dia. Itu Nabi SAW. Tapi hadis ni hadis yang dhaif lah, sanad dia terputus. Maksudnya beliau SAW tidur di atas kasur lalu menutup tubuhnya dengan selimut. Maknanya Nabi SAW ni berselimut lah, tidur dalam keadaan berselimut. Ada surah dalam Al-Quran, ini surah apa? Surah Ya ayyuhal muddathir, ya ayyuhal muddathir, ya qum fa'anzir, kan, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Ada dia. Di maknanya Nabi SAW tadi tidur dalam keadaan berselimut. Beliau SAW pernah berkata kepada isteri-isterinya, Jibril tidak pernah datang kepadaku saat aku berada dalam selimut wanita di antara kalian kecuali Aisyah radhiyallahu taala anha. Hadis dalam Sahih Al-Bukhari, yang mana hadis yang panjangnya, ya kan, hadis daripada Hisham, daripada ayahnya, katanya adalah orang ramai, kana an-nasu yataharrauna bihadayahum yauma Aisyata. Dia kata para sahabat Nabi SAW ni suka bagi hadiah kepada Nabi SAW bila Nabi berada di rumah Aisyah. Hadis yang panjang daripada awal hadis tu. Maknanya hadis sebut, Ibn Qayyim sebut di sini, maknanya potongan hadis yang terakhir tu saya ambil daripada awal cerita lah. Cerita dia. Jadi orang ramai ni, para sahabat radhiyallahu anhum, depa ni cari masa kerana nak bagi hadiah dekat Nabi SAW. Depa tunggu giliran Aisyah baru depa pergi hantar. Kan? Jadi maknanya qalat Aisyah radhiyallahu anha, dia ada riwayat kata, fajtama'at sawahibi ila Ummi Salamah. Maka rakan-rakan aku yang lain depa pergi jumpa Ummu Salamah radhiyallahu anha. Maka depa kata, faqulna ya Umma Salamata, depa kata, ya Umma Salamah, wallahi inna an-nasa yataharrauna bihadayahum yauma Aisyata. Demi Allah, para sahabat ni, orang ramai ni, mereka ni suka cari masa Aisyah baru mereka nak bagi hadiah dekat Nabi SAW. Hari giliran Aisyah baru nak pergi hantar hadiah. Hari giliran isteri-isteri yang lain mereka tak pergi hantar pun. Mereka tunggu masa hari Nabi pergi rumah Aisyah baru mereka pergi hantar. Ya kan? Jadi maknanya, wa inna nuridul khair kama turiduhu Aisyah. Kami pun nak juga kebaikan sebagaimana yang didapati oleh Aisyah, sebagaimana yang Aisyah kehendaki. Famuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka suruhlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, bahawa Nabi itu suruh orang ramai, kan, bagi hadiah kepada Nabi di mana saja Nabi berada, haitsu ma kana atau haitsu ma dara, tak kiralah rumah siapa Nabi pergi, kan, bagilah hadiah tadi, kan. Qalat, maka kata Ummu Salamah, aku pun ceritalah demikian itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Ummu Salamah, aku pun ceritalah kepada Nabi apa yang diminta oleh wanita-wanita tadi, kan, kawan-kawan Aisyah tadi, ataupun isteri-isteri dia, yang isteri-isteri Nabi yang lain. Fa'arada anni, maka Nabi berpaling dariku. Falamma 'ada ilayya, ini hadis dalam Sahih Al-Bukhari, bila Nabi SAW balik rumah, dzakara lahu dzaka, dzukira lahu dzaka fa'arada anni, maka disebut, kan, baginya, bagi Nabi SAW demikian itu, maka Nabi zakartu lahu dzaka, aku sebutkan baginya demikian itu, fa'arada anni, maka Nabi SAW berpaling dariku. Dua kali lah disebutkan Nabi pun berpaling. Bila kali yang ketiga, dia kata, falamma kana fi thalithati, bila sampai kali yang ketiga aku cerita dekat Nabi, cerita yang sama, Nabi kata, ya Umma Salamah, la tu'dhini fi Aisyah, jangan kamu sakiti aku pada Aisyah. Fa innahu wallahi, maka sesungguhnya demi Allah, ma nazala alayya wahyu tak pernah turun, wa ana fi lihafi imra'atin, dan aku ni dalam selimut wanita, min kunna, daripada kamu semua, ghairaha, selain Aisyah radhiyallahu anha. Hadis ni al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala letak dalam inilah
dalam bab tentang kelebihan Aisyah, bab fadlu Aisyah, ada kelebihan Aisyah radhiyallahu anha. Itu dia kelebihan Aisyah. Jadi dalam Sahih Al-Bukhari ini cerita bab fadli Aisyah, kelebihan Aisyah saja ada lebih kurang 8 hadis lah. 8 hadis yang sebut tentang kelebihannya lah. Dan ada bab khas dipanggil bab manaqib, bab fadailus sahabah, bab kelebihan para sahabat radhiyallahu taala anhum lah. Itu dia. Baik. Ada hadis dalam Sahih Al-Bukhari. Dia syahid di sini sebenarnya. Syahid dia mana Nabi tadi dalam selimut isteri dia. Nabi SAW tidur dalam keadaan berselimut bersama dengan isterinya radhiyallahu anha. Itu dia. Adapun bantal beliau sallallahu alaihi wasallam terbuat dari kulit dan isinya adalah tali. Isinya adalah tali kan. Maksudnya tali-tali jerami itulah. Kan supaya apa? Lembut tadi selesa tidur. Ketika menuju pembaringannya, tempat tidurlah untuk tidur, beliau sallallahu alaihi wasallam mengucapkan bismikallahumma ahya wa amutu. Ini doa yang pendek lah. Sebenarnya dia ada banyak pilihan. Doa yang pendek ada, doa yang panjang ada. Tapi aulanya kita ni pelbagai kan doa tu kan. Kita nak baca kan. Dia macam tu kita hafal lah. Bukanlah mana pun hafal pendek ya kan. Seeloknya kita ajak anak-anak kita daripada kecil ni. Ya kan? Daripada kecil kita suruh mereka baca ni. Bismillahirrahmanirrahim ahya wa amut yang pendek. Yang panjang tu bawah lagi. Yang panjang tu sebelah tu pula. Ya kan? Lagi panjang lagi baik banyak kan doa, banyak doa kan. Itu dia. Tapi itulah dia pelbagai kan. Beliau sallallahu alaihi wasallam bismillahirrahmanirrahim ahya wa amut dengan nama Engkau ya Allah aku hidup dan aku matilah. Beliau SAW biasa mengumpulkan kedua tangannya lalu meniupkan padanya dan membaca Qul huwallahu ahad dan Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Okay? Ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kumpulkan dua tangan. Kata Nabi kumpulkan dua tangan dia. Antara Nabi tiup dan Nabi baca. Tiup dulu ke baca dulu? Tapi dalam Sahih Al-Bukhari hadis Aisyah juga kan dia kata anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza awa ila firashihi, adalah Nabi sallallahu bila Nabi nak pergi ke tempat tidur dia, kulla lailatin, pada setiap malam, jama'a kaffaihi, Nabi kumpulkan dua tangannya, thumma nafatha fihima, Nabi tiupkan pada keduanya, faqara'a fihima, Nabi baca, maka Nabi baca Qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq sampai habislah. Qul a'udzu birabbin wa qul a'udzu birabbin nas sampai habis. Thumma yamsahu bihima, kemudian Nabi sapukan dengan dua tangan dia tadi mastata'a min jasadihi, apa yang Nabi mampu sampailah daripada jasadnya. Yabda'u bihima ala ra'sihi, mulakan di atas kepalanya, wa wajhihi, dan wajahnya, wa ma aqbala min jasadihi, dan apa yang di hadapan daripada jasadnya. Okay. Sallallahu alaihi wasallam. Yaf'alu zalika thalatha marrat. Mula depan dulu, lepas tu baru belakang yang kita sampailah. Okay. Yang kita sampai yaf'alu zalika, Nabi buat demikian itu thalatha marratin, 3 kali. Ini dia. Ini dalam Sahih Al-Bukhari, nombor hadis 5017. Mana tahu kot nanti beli kitab Fathul Bari ke apa, ada terjemah Syekh Hadi kan, Al-Bushra. Setiap dulu dalam hadis sebut thumma nafatha fihima faqara'a fihima. Kan? Dalam riwayat yang lain wallahu taala alam. Kan? 3 kali ni sapu 3 kali ke 3 kul tu pun 3 kali. Kalau ikutnya zahir hadisnya macam itulah, 3 kul 3 kali tu sekali dengan sapu 3 kali. Wallahu a'lam. Zahir hadisnya begitu. Kan? Ada dia. Baik. Beliau sallallahu alaihi wasallam biasa tidur pada tentang hadis tadi, tentang hadis yang saya baca tadi, kata Ibnu Hajar juga dalam Fathul Bari syarah kepada hadis tu, dia kata disebut surah Al-Ikhlas
Kalau dalam qul a'udzu birabbil falaq tu mana katakanlah aku berlindung dengan Tuhan yang memiliki al-falaq, cahaya subuh tu kan. Jadi maknanya dalam qul a'udzu birabbin nas aku berlindung juga, tapi qul huwallahu ahad tak ada ta'awiz pun di situ. Mungkin ada persoalan kan. Jadi maknanya macam mana qul huwallahu boleh masuk di situ? Dia tak ada ta'awiz dalam tu. Yang ada ta'awiz tadi apa dia dalam qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Jadi sini Ibnu Hajar rahimahullah taala dia menjawab. Dia kata disebut surah Al-Ikhlas bersama dengan al-muawwidzatain tu, kan? Al-Falaq dan An-Nas tadi sebagai taglib. Dia kata min babit taglib. Taglib ni dalam bahasa dia panggil menang lah. Macam itulah. Taglib, ghalaba yaghlibu, taglib. Dalam bab mana taglib? Kerana ia kenapa? Kerana ia yakni surah Al-Ikhlas tu ia merangkumi dalamnya sifat Ar-Rabb. Sifat Rabb, rububiyah Allah Ta'ala tadi, penjagaan Allah Ta'ala, pengurusan Allah Ta'ala ke atas makhluk dia tadi kan. Itu walaupun tidak disebut padanya dengan lafaz ta'wiz. Qul huwallahu ahad Allahus samad. Apa makna Allahus samad? Kan? Saya teringat ada satu imam daripada mana ya? Kuwait ke mana ke? Syekh Faisal. Dia datang ke UAE dalam 7 tahun lepas, itulah lebih kurang. Dia jadi imam. Lepas tu cerita dia, maknanya ketika masa dia bukan jadi imam, orang jadi imam, dia cerita kisah tu, Syekh Faisal, saya ingat saya. Imam baca qul huwallahu ahad Allahus samad. Jadi imam tadi maknanya dia baca tu dia menangis. Jadi makmum tadi maknanya biasa lepas main dia tanya, imam siapa tadi kau baca surah Al-Ikhlas qul huwallahu ahad Allahus samad tadi, kenapa kau menangis? Dia kata ya fulan kan, wahai si fulan, kamu tak faham kan apa dia Allahus samad tu? Allah tempat bergantung segala makhluk. Semua makhluk berhajat, berharap, bergantung kepada Allah Ta'ala tadi. Allahus samad. Tadi mana sifat as-samad Allah Ta'ala tadi kan. Di situ ada sifat ar-rububiyah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga ada sifat uluhiyah dalam surah Al-Ikhlas tu. Itu dia. Ini kata mana Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, dalam maksud dia dimasukkan Al-Ikhlas dalam bersama dengan Al-Muawwidzatain tu kerana daripada bab taglib, kerana padanya ada disebut sifat Rabb, sifat rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala, penjagaan, pengurusan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila kita ni tidur, kita tak sedar apa dah. Siapa nak mai goncang kaki kita ke, nak goncang pintu rumah kita ke, kita tak tahu dah. Kita dah lena dah. Kan? Itu dia. Jadi mana Allah Ta'ala jaga. Itu. Allahumma qini azabaka yawma tab'atsu ibadaka. Ya Allah, peliharalah aku daripada azab engkau pada hari engkau bangkitkan hamba-hambamu. Ini Nabi baca kan. Itu dia. Beliau SAW biasa tidur pada sisi kanan badannya kan? Tidur mengiring. Ni belum lena lah. Bila dah lena kita tak sedar dah kan? Kita tak sedar dah. Mungkin kaki atas, kepala ke bawah ke, kita tak sedar dah. Ni masa sebelum kita tidur lena lah ni. Dah Nabi SAW tadi mana kiblat ke mana? Kiblat ke sana kan. Jadi maknanya gitulah. Tidurnya kan mengiring. Itu dia. Letakkan tangan kanannya di bawah pipinya, pipi kanannya. Kemudian beliau SAW mengucapkan Allahumma qini azabaka yawma tab'atsu ibadaka. Ya Allah, lindungkanlah aku dari azabmu pada hari engkau bangkitkan hamba-hambamu. Apabila hendak pergi ke pembaringannya, beliau SAW biasa mengucapkan Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa kafana wa awana fakam mimman la kafiya lahu wa la mu'wiya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah beri kami makan, beri kami minum, dan dia cukupkan kami. Dia beri kepada awana, dia beri kepada kami tempat tinggal, pelindung. Fakam, berapa ramaikah daripada mereka yang tiada cukup baginya dan tiada tempat tinggal baginya. Itu dia kan Nabi SAW tadi. Ini maknanya ini panggil hudahu, petunjuk Nabi SAW kan. Kita pun baca kitab Zadul Ma'ad fi Hadyi Khairil Ibad kan, petunjuk sebaik-baik hamba iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala menyebutkan pula dengan riwayatnya, apabila beliau sallallahu alaihi wasallam pergi ke tempat tidurnya, baginda mengucapkan, ini hadis Abu Hurairah ya, hadis daripada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kan, Nabi sallallahu baca, Allahumma rabbas samawati wal ard. Ni kalau kita hafal pun, saya ingat 5 minit boleh ingat kot, tak boleh 10 minit kan. Ya Allah, Tuhan segala langit dan bumi. Tengok makna dia. Wa rabbal arsyil azim, Tuhan arsy yang agung, yang maha besar. Rabbana, Tuhan kami, wa rabba kulli syai'in, dan Tuhan segala sesuatu. Faliqal habbi wan nawa, yang membelah bijian dan an-nawa. An-nawa ni kita kata isi, maksudnya apa, dalam apa nama, nawa ni maksudnya kalau ikutnya makna biji juga, macam kurma tu kan, kurma dalam tu dia ada biji dia, dalam belah lagi dalam tu kan, itu maksudnya. Yang apa nama, wa munzilat taurati wal injil, yang menurunkan at-taurat dan injil, wal furqan, dan al-furqan. Ini bertawasul, berdoa bertawasul dengan Allah Subhanahu wa taala kan, dengan apa nama, sifat Allah taala, dengan nama dan sifat Allah taala tadi. A'udzu bika, aku berlindung dengan kau ya Allah, min syarri kulli syai'in, daripada kejahatan setiap sesuatu, anta akhidun binasiyatihi, yang engkau pegang, yang engkau sahaja yang pegang dengan nasiyahnya. Nasiyah ni dia panggil ubun-ubun ni kan, ubun-ubun ni, itu dia. Antal awwalu, engkaulah yang terawal, falaisa qablaka syai'un, tiada sebelum engkau suatu pun. Wa antal akhiru, engkaulah yang terakhir, falaisa ba'daka syai'un, tiada selepas engkau suatu pun. Wa antaz zahiru, dan engkaulah yang zahir atas sesuatu, falaisa fawqaka syai'un, tiada di atas engkau suatu pun. Wa antal batinu, dan engkaulah yang batin, falaisa dunaka syai'un, tiada sesudah engkau sesuatu pun. Iqdi 'anna ad-dain, tunaikanlah untuk kami, tunaikanlah bagi pihak kami ad-dain, hutang. Wa aghnina 'anil faqri, kayakanlah kami daripada kefakiran. Jadi maknanya, ada orang tanya kita, ada tak doa minta jadi kaya, doa minta ni, doa minta jadi kaya kan? Ada setengah orang dia nak jadi kaya kan, dia tanya, ada tak ustaz doa jadi kaya? Baca doa, banyak doa jadi kaya ni kan. Allahumma, macam mana, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afafa wal ghina kan. Allahumma inni as'aluka al-huda, Allahumma inni as'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Last kali minta jadi kaya. Aku minta kaya lama dah, tak kaya-kaya pun, tapi kita ada kaya. Kaya ni bukan kaya duit saja kan, kaya kesihatan pun kaya juga kan, kaya jiwa, tak minta-minta pada orang, kaya juga. Tu dia. Jadi Nabi ajar kita kan doa tadi. Inilah dia, kalau orang nak kata doa pagar rumah ke, pagar diri ke, ini doa kan. Allah Ta'ala jaga kita kan. Jumpa Tok Bomor dia pergi cari pagar rumah kan, Tok Bomor bagi garam, bagi apa, dia kata tabung keliling rumah, pagar rumah, mengaut benda-benda macam tu kan. Tu dia. Ini baca apa yang Nabi SAW ajak tu, Allah Ta'ala akan jaga kita, Allah akan pelihara kita. Kalau Allah tak pelihara kita, lama dah semut buat sarang di telinga kita. Kita tidur kan, bukan kita sedar dah, mari semut ke lipas ke lipan ke apa ke, mari masuk ke telinga kita, ke hidung kita, mari. Allah Ta'ala jaga kita kan. Itu dia. Tu pun tak mau nak sedar lagi, banyak manusia. Ini dia. Ini doa yang Nabi ajar, cukup cantik, cukup baik. Mana kalau kita hafal pun, saya ingat bukan lama mana pun kan, paling pendek bismillahirrahmanirrahim ahya wa amut. Tak larat dah, mantuk sangat dah, tak ada dah kan, bismillah pun tak ada dah, hanyut macam tu ya. Tu yang tidur dan mengigau macam-macam kan. Ini cerita dia. Apabila terbangun di tengah malam, terjaga di tengah malam, beliau SAW mengucapkan, la ilaha illa anta subhanaka, tiada Tuhan yang layak disembah kecuali engkau, maha suci engkau. Allahumma inni astaghfiruka li dhanbi, ya Allah sungguhnya aku minta ampun kepada engkau bagi dosa aku. Wa as'aluka rahmata, aku minta kepada engkau ya Allah rahmat engkau.
Allahumma zidni ilman. Allah, ya Allah, tambahkanlah kepada aku ilmu. Okay? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala tak pernah suruh Nabi tadi minta kekayaan harta benda. Allah suruh Nabi minta ni saja, ilmu. Allah ajar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okay? Allah ajar Nabi, Allah kata waqur rabbi zidni ilman. Katakanlah hai Muhammad SAW, Tuhanku, tambahkanlah kepada aku ilmu. Itu dia. Jadi kita minta sentiasalah pada Allah supaya Allah tambahkan kepada kita ilmu, pengetahuan, ilmu yang bermanfaat lah. Bukan ilmu yang tak bermanfaat. Kalau ilmu tu bermanfaat tapi dapatkan kita tak guna, tak ada manfaat juga. Ilmu yang bermanfaat, ilmu yang kita boleh amalkan dia. Kan berapa ramai orang yang ada ilmu tapi tak beramal dengan ilmu dia. Segala maklumat ada di kepala dia. Sebutlah apa dia nak sebut. Orang tanyalah soalan, apa soalan, dia boleh jawab soalan tadi. Kan kata fulan, kata ulama nu, hadis ni kata macam tu, dalil Quran ni kata macam tu. Mai dekat dia tak boleh nak buat. Dia boleh cerita kat orang je. Okay? Dia tak dapat manfaat daripada ilmu itu, tapi orang lain dapat manfaat daripada ilmu itu. Jadi maknanya kita minta berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya jangan jadikan kita jambatan untuk orang lain masuk ke syurga, kita tak masuk syurga. Na'udzubillah. Kita ni jadi jambatan, orang duk pijak kita masuk syurga. Depa nak ambil benda manfaat daripada kita. Tapi kita sendiri tak ambil manfaat daripada apa yang kita ada tu. Depa masuk syurga, kita lepas ke bawah. Wal-'iyadzubillah. Itu dia. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Minta ilmu yang bermanfaat. Ilmu ni walaupun sedikit kan. Ilmu walaupun sedikit ada kat kita. Memang sikit. Kata para ulama, kata apa nama hukama, al-ilmu in talabtahu kathiru. Al-ilmu in talabtahu kathiru. Ilmu ni lagi kamu mengaji lagi banyak. Lagi mengaji lagi banyak. Lagi mengaji lagi banyak. Tak habis. Kan, tapi tak boleh jemulah. Wal umru an tahsilihi qasiru. Umur untuk dapatkan ilmu tadi pendek. Kan? Al ilmu in tu'tihi. Kan? Maknanya ilmu tadi kalau kau bagi seluruh kehidupan engkau, kullaka law tu'tihi kullaka akan yu'tika qalil. Kan? Ilmu kalau kita bagi seluruh hayat kita untuk dia bagi kita sikit ya. Itu dia kan. Jadi kita minta kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Maksudnya ilmu tadi yang kita dapat amalkan, ilmu tu dia kata Allah dan kata Rasulnya lah, Al-Quran dan hadis yang sahih. Jadi bukan hadis yang palsu kan. Hadis yang sahih. Kalau hadis palsu dhaif tu tak ada manfaat apa. Bahkan jadi duri kepada kita pula lah. Bukan jadi pahala, jadi duri. Duk cerita ke orang benda yang merapu, tak ada faedah dan manfaat tak ada. Wala tuzigh qalbi. Janganlah engkau selewengkan, begitulah kan, hatiku maksud gelincirkan dia kata di sini ya, wala tuzigh qalbi, hatiku ba'da idh hadaitani, selepas engkau beri hidayah kepadaku, wa habli min ladunka rahmatan, berikanlah kepadaku daripada sisi engkau rahmat dikasih sayanglah, rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kan. Allah Taala cipta ni ada 100, dalam satu hadis tu Allah Taala cipta ni 100 rahmat kan. 100 rahmat. Satu rahmat Allah Taala turunkan ke dunia ni, dengan satu rahmat itulah kita ni berkasih sayang Nabi kita, sehingga kuda tadi kan dia angkat kaki dia takut terpijak anak dia kerana apa? Rahmat dia, kesian dia, kasih dia pada anak dia tadi kan. Hak tu yang kita duk kongsi tadi sesama makhluk. Ada 99 lagi Allah telah tinggal di sisi dia untuk merahmati hamba-hamba dia yang dia nak rahmati pada hari akhirat besok. 99 rahmat lagi kan. Itu dia. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau lah ya Allah al-wahhab. Al-wahhab di sini baca al-wahhabu lah, tak baca al-wahhabi. Innaka tu kan, dia kalau i'rab dia ada lah i'rab dia tu kan. Al-wahhab tu badal kepada anta tu. Kan kalau sudut grammar dia panggil anta tu apa namanya? Khabar bagi inna. Inna ni kerja dia rafa', ya nasab isim rafa' khabar. Jadi kena baca al-wahhabu lah. Tak boleh baca al-wahhabi sini. Kalau nak marah ke orang pun jangan baca wahhabi sini, salah. Kena baca antal wahhabu. Jangan antal wahhabi. Itu dia.
antal wahabi kan. Janganlah. Jadi Wahhab ni nama Allah Ta'ala. Makna dia yang maha pemberi. Maha pemberi. Jadi kita ni berbangga lah. Kita ni jadi hamba Allah yang Wahabi. Wahabu dan Wahaba tu. Itu dia. Baik. Ni doa. Bila kita terjaga tengah malam. Kalau berasa kita tak boleh nak hafal, tulislah dulu. Tulis kan. Tampal kat mana kita, kalau kita bangun muka kita ke situ, kita tampal kat situ depan almari ke apa kan. Tulis besar-besar sikit. Tak boleh tulis Jawi, tak boleh baca Jawi, tulis Rumi dululah. Kan, pelan-pelan. Pelan-pelan insya-Allah. Baca 10 kali ingat kot. Tak boleh 10 kali, baca 20 kali tengok. Tak boleh 20 kali, baca 30 kali insya-Allah. Mau dengan tak mau lah. Apabila bangun dari tidur, beliau sallallahu alaihi wasallam membaca alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ini kita dah baca dah kan. Segala puji bagi Allah yang telah hidupkan kami selepas dia matikan kami. Ni mati kecil lah. Mati kecil. Kan, mautus sughra. Mati kecil ni tidurlah. Itu dia, kita dah tak sedar lah. Jadi Allah Ta'ala kembalikan roh kepada kita. Wa ilaihin nusyur, dan kepadanya lah tempat berkumpul, tempat kembali. Itu di antara petunjuk lagi Salam di mana selepas Nabi bangun tidur dia buat apa? Setelah itu beliau Salam bersiwak, bersugi. Terkadang beliau membaca 10 ayat di akhir surah Al-Imran. Dari firman-Nya inna fi khalqis samawati wal ardi kan, sampai akhir surah Al-Imran. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam mengucapkan, Allahumma lakal hamdu. Ya Allah, bagi engkau segala puji, anta nurus samawati wal ardi. Engkaulah cahaya, maksud engkaulah yang mempunyai cahaya. Bukan Allah tu cahaya. Jangan silap ya. Anta nurus samawati wal, engkaulah yang mempunyai, yang memiliki cahaya di segala langit. Bukan Allah tu cahaya. Kan? Itu dia. Yang memiliki cahaya segala langit dan bumi. Wa man fihinna, dan engkau miliki sesiapa yang ada di segala langit dan di bumi. Segala langit para malaikat lah. Di bumi ini segala makhluk lah. Walakal hamdu, dan bagi engkau segala puji. Anta qayyimus samawati, engkaulah yang menguruskan segala, qayyim, pengurus segala langit, wal ard, dan bumi, wa man fihinna, dan mereka yang berada pada keduanya, yakni langit, segala langit dan bumi. Walakal hamdu, dan bagi engkau ya Allah segala puji. Antal haq, engkaulah yang hak, benar. Wa wa'dukal haq, janji engkau benar. Wa liqa'uka haqqun, dan pertemuan dengan engkau adalah benar. Ini bila setelah Nabi maknanya bila Nabi bangun tidur tadi kan, baca surah apa nama ayat 10 terakhir ayat surah Al-Imran tu, Nabi baca doa ni. Wal jannatu haqqun, syurga adalah benar. Wan naru haqqun, neraka adalah benar. Wan nabiyyuna haqqun, dan para nabi itu benar. Sangat ramailah para nabi alaihi wassalatu wassalam. Disebut dalam hadis yang dhaif. Disebut adalah hadis yang dhaif bahawa bilangan nabi dan rasul itu 124,000 orang. 313 adalah rasul dan yang lainnya adalah nabi. Ini dalam hadis yang dhaif. Jadi dalam surah Ghafir Allah Taala kata, walaqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaika. Allah kata sesungguhnya kami telah utuskan para rasul daripada sebelum Muhammad SAW. Di antara mereka ada yang kami ceritakan kepada engkau, dan di antara mereka kami tak cerita kepada engkau. Maknanya ramai lagi yang Allah Ta'ala tak cerita kepada Nabi SAW. Nabi tak tahu. Maknanya Nabi tak tahu benda gaib, melainkan apa yang Allah ceritakan. Tapi kalau puak-puak sufi ni, mereka hulu sangat, melampau sangat, kan? Sampai mereka boleh kata Nabi ni tahu benda yang gaib, kan? Maknanya tu sampai boleh jumpa Nabi cara yaqazah apa semua, kan?
Ambil dalil kitab daripada kitab tu, kitab ni kata Sufinu kata Sufinu, benar mengarut. Ambil ya Allah kan. Tu dia. Dia kata siapa tengok aku dalam mimpi maka dia akan nampak aku secara sedar. Dia guna dalil. Baik. Wa Muhammadun haqqun, dan Nabi Muhammad itu adalah benar. Was-sa'atu haqqun, dan kiamat itu benar. Allahumma laka aslamtu, ya Allah bagi engkau aku serah diriku. Wa bika amantu, dan dengan engkau aku beriman. Ini semua tauhid, ayat-ayat tauhid, pengakuan tentang ketauhidan tu. Wa alaika tawakkaltu, dan ke atas engkau aku berserah diri, bertawakal. Wa ilaika anabtu, dan kepada engkau aku kembali, aku bertaubat. Wa bika khasamtu, dan kerana engkau aku berselisih. Kita berselisih kerana berselisih dengan orang lain, kita tak sepakat, tak setuju dengan orang lain kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kata macam ni, tapi hamba dia yang tu kata bercanggah dengan apa yang Allah kata. Kita tolak apa yang hamba yang bercanggah tadi kan. Itu dia, kita berbalah dengan dia, kita berselisih dengan dia kerana Allah Taala. Wa ilaika hakamtu, dan kepada engkau ya Allah akan aku minta keputusan, aku jadikan engkau hakim. Faghfirli, maka ampunilah bagiku, ma qaddamtu, apa yang telah aku buat, wa ma akhartu, dan apa yang aku akan buat, wa ma asrartu, dan apa yang aku rahsiakan, wa ma a'lantu, dan apa yang aku nyatakan. Anta ilahi, engkaulah Tuhanku, la ilaha illa anta, tiada Tuhan yang layak disembah dengan sebenarnya selain engkau. Ini dia hadis dalam Al-Bukhari juga. Begitu juga dengan apa nama di bawah footnote bawah tu kan, dalam bab-bab dalam Sahih Al-Bukhari, banyak dia ulang-ulang lah hadis ni berulang-ulang. Beliau SAW tidur di awal malam. Di awal malam maknanya selepas solat Isya tu Nabi tidur lah. Dan jadi makruh lah kita ni sembang ke benda yang tak ada faedah tadi kan, selepas Isya. Jadi kalau kita majlis zikrullah yang tak ada masalah apalah, belajar. Jangan sembang-sembang kosong, kedai kopi ke apa ke. Ni dielakkan selepas Isya. Tapi waktu tu seronoknya kan. Waktu tu panjang. Maknanya nak tunggu sembahyang pula subuh tu lah. Jadi depa lantak dekat kedai kopi tu, mana secawan kopi 3 jam. Secawan kopi 3 jam. Rugi toki kedai tu. Kata dia. Jadi maknanya Nabi SAW tidur di awal malam dan bangun di akhir malam. Bila kita tidur awal ni kita jaga awal lah. Tapi bila kita dah masuk umur macam ni kan, 40-an ke atas apa semua ni, kita tidur ni tak apa, orang Kedah kita tak apa nak jerak. Tidur tak apa nak lena kan. Sasat jaga. Tak apalah, mana Allah Ta'ala bagi kita peluang lah tu. Tak apa nak mengantuk. Pegang Al-Quran ke, ambil wudu ke, baca Quran ke, solat sunat ke apa, istighfar ke apa kan. Tu. Ya Allah bagi kita peluang. Mana umur kita ni bila makin meningkat, kita ni kurang tak apa nak tidur. Lepas subuh memang tak tidur lah. Jadi budak-budak muda lepas subuh ni memang depa syok tidur. Tapi bila dah sampai tahap umur dah, kita kata dah ni kan, tak berasa nak tidur lah lepas subuh tu. Kepala otak ni macam-macam dia fikir kan. Jadi maknanya kita ambil lah peluang. Mulakan hidup kita dengan Al-Quran tadi. Mulakan siang kita dengan Al-Quran. Cuba hafal Al-Quran 5 ayat ke setiap pagi. Kalau kita cuba setiap pagi 5 ayat Quran, kita cuba hafal. Sebulan 4 ayat lah. Kan? 5 ayat. Sikit 5 ayat. Sikit tapi payah ingat. Kalau cepat ingat pun cepat lupa. Baca 200 kali. Ulang. 5 ayat. InsyaAllah. Mana dia ingat tu payah lupa sikit lah. Kalau kita tak ulang 3-4 hari tu pun dia lambat sikit nak lupa. Tapi kalau kita hafal cepat, memang sekali cepat lupa. Dia macam unta. Nabi kita Quran ni macam unta, kita kena ikat dia, kena tambat dia. Kalau kita tak ikat dia, kita nampak dekat kita kan. Sekali kita terleka sikit, tengok tak ada lah. Duduk sana tu. Nak kejar balik susah lah. Ini Al-Quran. Dulu kita hafal banyak, lepas tu hilang nak ulang kaji balik. Ya Allah kan. Takkan nak tunggu Ramadan nak ulang kaji balik. Itu dia.
Terkadang pula beliau SAW berjaga, dia kata bergadang, berjaga di awal malam untuk melayani kemaslahatan kaum muslimin. Itu dia, kedua matanya tidur namun kedua hatinya tidak tidur. Macam hadis Nabi kata dekat Aisyah radhiyallahu anha tu kan, tanamu anayya wala yanamu qalbi. Apabila beliau SAW tidur, maka mereka tidak membangunkannya hingga beliau bangun sendiri. Nabi kalau Nabi tidur tak ada orang gerak, tak ada orang kejut dia. Nabi jaga sendiri. Apabila ta'ris di malam hari, tidurlah. Beliau berbaring pada sisi badan bahagian kanan. Sedangkan bila ta'ris menjelang subuh, beliau menempatkan kedua lengannya dalam posisi berdiri, lalu meletakkan kepalanya di atas telapak tangannya. Demikian dikatakan At-Tirmizi. Tidur maknanya bila Nabi dah bangun solat kan, Nabi bangun solat kan, Nabi kan nak berehat sat kan, Nabi berehat sat adalah macam ni kan, tu lah plena kan, letak dirikan dua tangan dia kan, Nabi menempatkan kedua lengannya dalam posisi berdiri, lalu meletakkan kepalanya di atas lengannya, di atas telapak tangannya, macam tu lah kan. Abu Hatim dalam sahihnya disebut apabila ta'ris, yang tidur di malam hari, beliau SAW berbantalkan tangan kanannya kan, gitu. Dan bila ta'ris menjelang subuh, beliau SAW menempatkan kedua betisnya, bukan kedua betis, lengannya. Sebab di sini kalau dalam bahasa Arab ni dia kata maknanya wa idza arasa qubaila subhi nasaba sa'idahu kan. Sa'id ni sama ada di sini atau ke sini, sini ke sini ataupun sini ke sini, dia panggil sa'id. Betis dia panggil saq kan. Jadi maknanya dia menempatkan sa'idnya, lengannya dalam posisi berdiri, macam tu lah, macam sebagaimana yang disebut di atas tadi lah kan. Itu dia, sebagaimana yang dikatakan oleh At-Tirmizi atas tu. Ini kedua betisnya ni maknanya lengannya, bukan betis, bukan saqnya, sa'idun, lengan. Di sini sebab sa'id dalam qamus tu macam tu lah. Al-qamus dia kata ma bainal mirfaqaini ila al-katif, ma bainal mirfaqi, di antara siku dan bahu ataupun di antara siku dan kaf, tangan, lengan ni. Itu dia. Dalam keadaan berdiri. Menurutku, kata Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, ini adalah kekeliruan, dan yang benar adalah riwayat At-Tirmizi. Abu Hatim berkata pula, lafaz at-ta'ris sesungguhnya hanya digunakan untuk tidur menjelang subuh. Ini lafaz perkataan at-ta'ris itulah. Beza at-ta'ris, ya kan? Tidur malam dan tidur menjelang subuh. Itu dia. Tidur beliau SAW sangat normal, dan inilah tidur paling bermanfaat. Para tabib bahasa Arab dan tabibun menyatakan, para doktor tabib menyatakan tidur yang bermanfaat adalah sepertiga malam dan siang, yakni selama 8 jam. Tidur lebih 8 jam tu sekali lagi kan, dia jadi tak larat apa semualah, lebih masa tu kan. Tidur ni maknanya, tidur ni kita kata ikut masa yang sesuai lah kan. Itu cerita dia tentang tidur Nabi SAW, apa Nabi buat daripada tidur sampai Nabi bangun. Jadi macam itulah. Ada doa-doa yang kita kena hafal lah. Moleklah elok kita hafal dan kita amalkan. Kemudian pasal petunjuk beliau SAW dalam hal berkenderaan, menunggang kuda ataupun unta ataupun bagal atau kaldai. Beliau SAW pernah menunggang kuda, unta, bagal dan keledai.
Beliau SAW pernah pula menunggang kuda yang diberi pelana dan pernah menunggangnya tanpa pelana. Kalau Umar ni, maksud dia kalau zaman dia tentera ni, maknanya askar ni dia suruh naik kuda macam tu, tak payah pakai tempat duduk. Tak ada pelana susah lah. Macam mana? Lompat lah. Kena berlatih sampai macam tu lah. Kan? Lompat atas kuda tadi. Ni hebat lah. Kalau orang tinggi tahan lah. Kalau orang macam kita ni, orang macam saya lah, kan, nak lompat macam mana? Kuda ni kita duduk buah perut kuda lah. Tu dia. Jadi kalau kuda padi boleh lah. Kuda padi, kuda Indonesia tu boleh lah. Kuda Arab tak boleh lah. Kan? Kita pernah naik kuda kan. Naik kuda rasa risau macam nak jatuh rasa. Gitu. Ya bagus lah. Kalau ada kelab kan, boleh berlatih naik kuda apa kan, bagus. Pada sebahagian kesempatan beliau sallallahu alaihi wasallam memacu kudanya berlari kencang. Umumnya beliau sallallahu alaihi wasallam menunggang sendirian, dan terkadang beliau membonceng di belakangnya mengendarai unta. Kadang-kadang Nabi ajak budak-budak naik, macam Abdullah bin Abbas, kan, duduk sekali di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam kan. Begitu juga dengan Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu kan. Pernah pula beliau sallallahu membonceng seorang di belakang dan seorang lagi di depan. Mereka berjumlah 3 orang di atas unta. Ini dia. Nabi SAW pernah membonceng beberapa lelaki dan pernah membonceng sebahagian isterinya. Haiwan paling banyak ditungganginya adalah kuda dan unta. Adapun bagal, telah diketahui bahawa beliau SAW memiliki seekor bagal yang dihadiahkan oleh seorang raja, dan saat itu bagal tidak masyhur di tanah Arab. Bahkan ketika beliau SAW diberi hadiah seekor bagal, maka sebahagian orang berkata, apakah tidak sebaiknya kita kawinkan kuda dengan keldai? Maka Nabi SAW bersabda, sesungguhnya yang melakukan perbuatan itu hanyalah orang-orang yang tidak mengetahui. Maknanya Nabi tak sukalah. Itu cerita dia. Hadis ini sanad dia sahih. Habis tu. Habis itu. Maknanya pasal memiliki kambing dan budak, ternakan dan hamba. Ternakan dan hamba. Maksud Nabi ni ada apa nama, ternakan dan ada juga hamba lah. Itu dia. Rasulullah SAW juga memiliki kambing. Nabi ada kambing, tapi Nabi tak belah sendiri lah. Orang lain yang belah kan. Jumlahnya 100 ekor. Ada 100 ekor kambing. Banyak tu, 100 ekor. Beliau SAW tidak suka kambingnya lebih dari jumlah tersebut. Apabila lahir seekor anak kambing, maka beliau SAW menyembelih seekor kambing dewasa. Maknanya kalau 100 satu ekor, Nabi cari hak dewasa tu, maknanya Nabi sembelih seekor, tinggal 100 juga. Begitu juga Nabi SAW memiliki budak, yakni hamba lah, dari kalangan perempuan dan laki-laki. Dan bawah tu dia kata budak yang hamba yang beliau SAW merdekakan lebih banyak laki-laki dibanding perempuan. Kenapa? Kerana satu laki-laki sama dengan 2 perempuan pahala dia. Satu laki-laki sama dengan 2 perempuan. Nabi suka merdekakan laki-laki, maknanya pahala dia berganda lah. Adapun bekas mantan, bekas budak yang dimerdekakan beliau SAW kebanyakan lelaki dan sedikit perempuan. Al-Imam At-Tirmizi rahimahullahu ta'ala meriwayatkan daripada hadis Abi Umamah dan lainnya daripada Nabi SAW, annahu qala ayyuma mri'in, di mana-mana dia kata orang, Nabi kata mana-mana orang, mana-mana muslim yang memerdekakan a'taqa imra'an musliman, yang memerdekakan apa nama, orang Islam. Imra'an ni lelaki muslim lah. Kana fikakahu minan nar, maksudnya yang memerdekakan lelaki muslim ataupun hamba muslim. Jadi apa nama, hamba yang dimerdekakan tadi akan jadi pembebas dia dari neraka. Setiap anggota badan hamba tersebut akan mencukupi setiap anggota badannya. Jadi maknanya Islam tu dia menggalakkan kemerdekaan lah.
tidak menggalakkan penghambaan. Apabila berlaku peperangan di antara orang Islam dan orang-orang kafir, dia Islam menang dan mereka menawan lah. Jadi tawanan itu jadi hamba sahaya. Dia harta di mana rampasan perang dibahagikan di antara tentera, begitu juga dengan hamba sahaya tu kan, dibahagikan. Di mana bila depa dah masuk Islam tadi, dah lama kan duk tengok orang Islam, akhirnya depa masuk Islam. Jadi bila masuk Islam, depa lagi masih dalam keadaan sebagai hamba lah. Jadi Islam menggalakkan supaya dimerdekakan. Sebab tu Allah Ta'ala bagi pahala banyak tadi kan. Jadi siapa-siapa yang memerdekakan hamba maknanya yang muslim, hamba yang muslim lah. Hadis sebut hamba imra'an musliman. Jadi pembebas daripada neraka. Siapa saja di antara seorang muslim yang memerdekakan dua wanita muslimah, maknanya hamba perempuan yang masuk Islam, maka keduanya sebagai pembebas baginya dari neraka. Setiap dua anggota badan dari kedua budak itu akan mencukupi satu anggota badannya. Maknanya orang perempuan tadi dua dikira satu lah. Dua dikira satu. Beliau berkata darjah hadis ini hasan sahih. Hadis hasan sahih. Syekh Arnaud berkata hadis ini sahih di bawah footnote tu. Hal ini menunjukkan bahawa memerdekakan budak laki-laki, yakni hamba lelaki, lebih utama. Pahala dia lebih besar lah. Satu hamba lelaki dengan satu hamba perempuan, mana hamba lelaki ni pahala dia berganda daripada hamba perempuan kalau kita merdekakan dia. Ini cerita di saat mananya berlaku peperangan lah di antara orang kafir dan orang Islam lah. Itu bila orang kafir kalah, jadi tawanan lah. Itu. Oleh kerana itu kebanyakan budak yang dimerdekakan oleh Nabi SAW adalah lelaki. Ini dia. Kemudian di sini Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala dia sebut pula kan tempat-tempat di mana perempuan dinilai separuh lelaki. Maksud dia kita situ. Ini adalah satu di antara 5 tempat. Ada 5 tempat bahawa wanita itu dinilai 2 dan laki-laki 1. Itu dia. Tempat yang pertama tadi adalah tempat kemerdekaan tadi kan. Yang kedua ni bab akikah. Akikah ni kalau kita ada anak laki-laki, kita kena cari duit lebih sikit lah. 2 ekor kambing. Kalau kita dapat anak perempuan, cukup hanya seekor kambing untuk akikah. Akikah ni yang kedua kan, al-aqiqah, di mana bagi perempuan seekor kambing dan lelaki 2 ekor kambing, menurut pandangan majoriti lah para ulama kan, jumhur. Sehubungan dengan itu terdapat beberapa hadis sahih maupun hasan. Tempat ketiga pula adalah persaksian. Jadi saksi. Kalau orang lelaki dia maknanya seorang tu, perempuan tu dia jadi maknanya 2 orang. Okay, tempat dia. Itu. Di mana persaksian 2 perempuan sebanding dengan persaksian seorang laki-laki. Tempat keempat adalah warisan. Pusaka lah, pembahagian harta. Ini maknanya kalau kaum wanita dia dapat separuh, laki-laki dapat 1 lah. Kalau di Malaysia kita kecuali Negeri Sembilan kot. Kan? Negeri Sembilan kan maknanya kalau dia masih mengamalkan adat perpatih tu kan. Adat perpatih tu. Di maknanya dia kena tak ada apa lah. Semua boleh kat perempuan sebab apa? Orang lelaki boleh bekerja dia kata. Perempuan tak boleh kerja. Dia tak fikir yang perempuan tu ada orang belah dia. Hak orang lelaki ni nak kena belah orang lain. Tentu dia tak fikir. Ya, itu dia. Jadi maknanya hak Islam tunjuk tu eloklah. Hak manusia buat tu tak elok. Khilaf. Ini bab warisan. Dan tempat kelima adalah diat. Kerana pembunuhan, bayar diat lah. Kalau orang lelaki kita bayar 1 atau perempuan kena bayar 2. Itu dia. Habis tu. Kemudian pula pasal petunjuk beliau SAW tentang akad ya. Jual beli. Bab jual beli ya.
Rasulullah pernah menjual dan membeli. Menjual dan membeli. Setelah Allah Subhanahu wa taala memuliakannya dengan risalahnya, beliau SAW lebih banyak membeli daripada menjual. Nabi banyak beli daripada jual. Jadi sebelum Nabi Rasul tu Nabi jadi penjual. Nabi bekerja, kan? Nabi menjual, jadi peniaga. Demikian pula setelah beliau SAW berhijrah, hampir-hampir tidak dinukil bahawa beliau menjual kecuali sangat sedikit. Dan umumnya beliau SAW hanya mewakili orang lain. Nabi wakil orang lain jual barang, kan? Jual barang. Seperti penjualan qadah, yakni bejana, bekas tu, bekas air, bekas makanan tu. Dan hils, alat pelana dengan sistem lelang, sistem lelongan lah, lelong. Okay? Serta penjualan budak mudabbar yang dijanji akan dimerdekakan setelah majikan meninggal. Kepada Yakub dan penjualan satu budak hitam dengan dua budak. Ni terjemahan ni tak betul ya. Terjemahan dia menyeleweng daripada terjemahan kitab asal dia. Kitab asal dia, saya baca hadis tentang tu. Hadis dalam sahih Muslim, kisah ni. Kisah seorang sahabat ni yang dia ni miskin, dia tak ada harta. Dia ada seorang hamba ni, harta lain tak ada. Dia kata kalau aku mati hang bebas. Jadi kawan tu dia tunggu dia mati ya. Kalau aku mati, aku tuan, aku mati, engkau merdeka. Hadis dalam sahih Muslim. Nabi inna rajulan, sesungguhnya seorang laki-laki daripada Al-Ansar, a'taqa ghulaman lahu an duburin. Maksud dia merdekakan hamba dia. An duburin maksud dia nanti. Dengan dia kata nanti kalau aku mati engkau merdeka. Sekarang kau kena duduk dengan aku lagi. Lam yakul lahu malun ghairuhu, dia tak ada harta lain lah. Harta lain tak ada. Hamba seorang tu ya. Fabalagha dzalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sampai cerita tu, berita tu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi dengar ada sahabat cerita, si fulan dia ni kata kat hamba dia kalau aku mati esok engkau merdeka. Maka Nabi kata, sedangkan dia ni orang miskin dan dia ni ada berhutang, ada hutang. Apa salahnya dia jual hamba tadi, dia bayar hutang dia, kan? Jadi bila dia dah kata macam tu dah, tak boleh nak buat apa lah. Jadi Nabi kata, faqala, Nabi kata, man yashtarihi minni. Nabi tu jadi sendiri, jadi wakil untuk sahabat tadi, jualkan hamba tu. Nabi kata, siapa nak beli hamba ni daripada aku? Itu Nabi SAW, rahmah dia kan, rahmah dia untuk para sahabat dia, kasihan dia untuk sahabat dia, para sahabat tadi. Nabi kata, siapa nak beli hamba ni daripada aku? Fashtarahu Nu'aim bin Abdullah. Nu'aim bin Abdullah dia beli bi 800 dirham, dengan harga 800 dirham. Dia beli budak tadi. Fadafa'aha ilaihi, maka Nabi sallallahu, kan? Maka dia bagilah duit tadi kepada Nabi sallallahu, kan? Nabi pun tolong bayar hutang kawan tu lah, ataupun kata ambil duit ni bayar hutang. Itu dia. Ini hadis dalam Sahih Muslim. Jadi maknanya sahabat yang Al-Ansar ni nama dia Abu Madhkur. Abu Madhkur. Di situ dia tak sebut kan? Dalam kitab asal dia sini, Ibn Qayyim dia tulis di sini, tengok dia kata apa? Wa bai'uhu Yaqub al-Mudabbar Ghulam Abi Madhkur. Tengok dan Nabi SAW tadi jual Yaqub al-Mudabbar. Yaqub al-Mudabbar itu adalah hamba yang dijanjikan untuk dimerdekakan. Itu nama Yaqub. Tapi dia kata apa sini? Kepada Yaqub. Tengok terjemahan dia sudah lari. Kan? Dia kata dijanjikan akan dimerdekakan setelah majikan meninggalkan. Lepas tu kepada Yaqub. Tapi dalam Arab ni dia kata apa? Yaqub tu Yaqub tu lah hamba yang dijanjikan kepada dia bahawa dia akan dimerdekakan. Nampak silap terjemahan. Saya baca yang bahasa Arab dia kata apa? Wa bai'uhu Yaqub al-Mudabbar Ghulam Abi Madhkur, iaitu hamba kepada Abi Madhkur. Jadi sahabat Al-Ansar tadi nama dia Abu
madhkur. Itu dia. Yang betulkan terjemahan tu. Betulkan terjemahan tu. Kan? Dia benarnya dia silap terjemahan di sini. Lepas tu pula, dan penjualan satu budak hitam dengan dua budak lelaki. Dan Nabi SAW ni cerita lain pula. Dan Nabi SAW tadi menjual seorang hamba, kan? Hamba kulit hitam lah, dengan dua. Nabi beli, jual satu hamba, beli dua hamba. Mungkin budak hitam ni kuat, gagah, mana ambil dua hamba ganti dia, kan? Itu dia. Habis tu. Ini makna hamba mendapat. Dia merdekakan hamba tadi, maknanya bila dia bagi syarat lah, bila dia meninggal baru dia nak merdekakan. Itu. Adapun pembelian, beliau SAW sangatlah banyak. Nabi beli banyak lah. Beliau SAW pernah pula menyewakan dan menyewa. Nabi bagi sewa dan Nabi pernah menyewa. Hanya saja beliau SAW lebih banyak menyewa daripada menyewakan. Maknanya, kan, manfaat tu Nabi tak ambil banyak lah, kan? Sesungguhnya yang dinukil bahawa beliau SAW pernah menyewakan dirinya. Maksudnya menyewakan dirinya macam mana? Ambil upah lah. Ambil upah bekerja. Bila? Sebelum kenabian. Kan Nabi bekerja, kan, apa nama? Nabi kata ambil upah, maknanya ala qararit, bela kambing-kambing ahli Mekah semasa Nabi belum dilantik sebagai rasul dulu. Tu dia. Ambil upah ternak kambing. Itu maksud dia. Sebagaimana beliau SAW pernah menyewakan dirinya pada Khadijah. Ini kita dah selalu baca dah dalam sirah Nabi, kan. Khadijah tadi dia upah Nabi SAW, niagakan harta dia, barang dagangan dia, untuk safar membawa hartanya ke Syam. Itu dia. Kalau transaksi itu bersifat mudarabah, maka pengelola kedudukannya sebagai orang kepercayaan, sewaan, wakil dan sekutu sekaligus. Ini kita baca, kan? Dia menempati posisi orang kepercayaan saat mengambil harta, sebagai wakil saat menggunakan harta, laksana orang sewaan saat mengerjakan usaha, dan menjadi sekutu ketika mendapat keuntungan. Ini contoh mudarabah lah dalam bab ekonomi, kan, tentang hukum mudarabah. Al-Hakim meriwayatkan dalam mustadraknya dari hadis Ar-Rabi' bin Badar dari Abu Zubair, dari Jabir, ia berkata Rasulullah pernah menyewakan dirinya kepada Khadijah binti Khuwailid, isteri dia lah, sebelum dia berkahwin dengan Khadijah tu, kan. Sebelum dia dilantik menjadi rasul lah. 2 kali perjalanan ke Jarashi. Setiap satu perjalanan disewa satu qalus, yakni unta muda. Beliau berkata hadis ini sanadnya sahih, tapi dhaif. Dhaif. Kenapa dhaif di sini? Kerana dia illah dia di sini, ada perawi yang bernama Abu Zubair, ya. Abu Zubair ni dia mudallis. Orang mudallis ni kalau dia kata dia riwayat hadis, dia kata an. Mana riwayat dia tak diterima, sebab dia ni dia punya riwayat itu dia ihtimal, dipertanggungkan bahawa dia ni mungkin dengar ataupun mungkin tak mendengar. Macam dia. Di sini dhaif. Itu bawah footnote tu disebut beritahu, kan? Dalamnya terdapat tadlis oleh Abu Zubair. Itu dia. Kemudian dalam kitab An-Nihayah disebutkan bila dibaca Jurashi, maka ia adalah satu distrik di Yaman, satu tempat di Yaman. Sementara bila dibaca Jarashi, maka ia adalah di negeri di Syam. Jadi lafaz Jurashi dengan Jarashi, mana ada perbezaan, ya, perbezaan baris Jurashi dan Jarashi itu makna dia lain lah, tempat lain-lain. Satu di Yaman dan satu lagi di Syam. Syam ni kita tahu apa dia? Syam ni Syria, lagi Palestin, lagi Lebanon, lagi Jordan. Itu Syam. Kemudian apa nama Palestin lah, yang ada Baitul Maqdis tu, kan, itu juga Syam. Penulis yakni Ibn Qayyim dia berkata, jika hadis ini sahih,
Kalau hadis di atas itu sahih, ya, maka yang dimaksud adalah Jarashi, bukan Jurashi, dia kata. Itu dah. Negeri yang berada di Syam, bukan di sebelah Yaman. Akan tetapi dia ternyata hadis tersebut tidak sahih, dhaif. Karena Abu Zubair tadi lah. Itu dia. Sebab Ar-Rabi' bin Badar di sini adalah Ulailah. Beliau dilemahkan oleh sejumlah pakar hadis. An-Nasa'i, Ad-Darqutni dan Al-Azdi berkata, beliau seorang yang matrukul hadis. Ini mana kalau dalam ilmu hadis, orang yang matrukul hadis ni mana hadis dia tak boleh terima lah. Kan? Matruk yang ditinggalkan. Maksud matruk ni orang yang ditinggalkan hadis dia, matruk. Dia ambil daripada lafaz taraka. Taraka yatruku. Matruk ni isim maf'ul, maksud yang ditinggalkan. Sepertinya Al-Hakim mengira Ar-Rabi' bin Badar yang dimaksud adalah bekas hamba Talhah bin Ubaidillah. Talhah bin Ubaidillah ni siapa? Sahabat Nabi lah. Seorang yang dijanjikan syurga. Dia mati dalam peristiwa apa? Peristiwa maknanya dia mati sekali dengan Zubair. Dia dengan Zubair tu mati sekali masa berlaku peristiwa pertelingkahan di antara para sahabat kan. Dia mana Talhah dan Az-Zubair ni dia bersama dengan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Datanglah maknanya kan kepada Ali bin Abi Talib, maksudnya tuntut apa nama darah Uthman bin Affan radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi mana dia mati di situlah sekali. Zubair dengan Talhah mati sekali radhiyallahu anhum. Rasulullah SAW pernah bersekutu dalam usaha ketika sekutu beliau SAW datang. Beliau bertanya, amma ta'rifuni, tidakkah engkau mengenalku? Orang itu berkata, amma kunta syariki, tidakkah engkau ni sekutu aku? Fa ni'ma syariku kunta la tudari wa la tumari. Maknanya sebaik-baik sekutu adalah engkau. Engkau tidak pernah mengingkari dan tidak pernah pula bertengkar. Tapi ini dhaif. Ini dhaif. Kalau Fu'un nak bawa dia sebut apa, dalam sanad terdapat Ibrahim Al-Muhajir Al-Bajali. Dia tak kuat ya. Dan ada lagi seorang yang majhul. Dalam sanad tu ada orang yang majhul, yang tak dikenali. Maka hadisnya juga dhaif. Dia hadisnya dhaif. Itu dia. Kemudian di sini dia dia menghuraikan hadis yang dhaif ni lah. Kata tudari, maksud tudari ni apa dia? Dengan huruf hamzah pada bahagian akhir, berasal daripada kata al-mudara'ah. Itu bahasa Arab ni. Perkataan al-mudara'ah yang bermakna menolak atau mengingkari hak orang lain. Maksudnya orang ni sekutu, dia kata kepada Rasulullah. Nah, maksudnya hadis ni dhaif lah. Tapi nak cerita kata lafaz hadis ni, maka kunta la tudari. Tudari dia ambil daripada perkataan al-mudara'ah. Bahasa Arab dia bukan al-mudara'ah ya, bukan ain. Alif lam mim dal, alif hamzah ta marbutah. Al-mudara'ah. Itu dia. Yang bermakna menolak atau mengingkari hak orang lain. Sedangkan bila huruf hamzah tersebut dihapus, di makna lain pula. Bahasa Arab ni macam ni, ya kan? Bahasa Arab ni tulis sikit beza dia. Al-mudara'ah, al-mudara'atu dengan al-mudaratu. Makna dia dah lain dah. Beza dua tu kan. Al-mudaratu dengan al-mudara'atu beza makna dia. Kalau al-mudara'atu tadi makna dia menolak atau mengingkari hak orang lain. Sedangkan bila huruf hamzah tersebut dihapuskan, jadi al-mudaratu. Dia kata yang bermakna menolak dengan cara terbaik. Tu beza kan? Beza. Tolak dengan cara terbaik. Tak payahlah terima kasih. Tolak dengan cara elok lah.
Yang tadi menafikan, yang atas tu menafikan hak orang lain. Al-mudara'atu tu beza perkataan bahasa Arab. Kalau silap huruf, hamzah jadi alif, baris atas jadi baris bawah, makna dia dah berubah. Itu dia. Jadi macam mana pun kita nak kena kembali kepada bahasa Arab juga. Di bahasa asal kitab tu kan. Itu dia. Beliau SAW pernah menjadi wakil dan pernah pula mewakilkan. Pernah jadi wakil orang lain. Okay? Dan juga pernah mewakilkan orang lain sebagai ganti dia. Dialah macam sahabat-sahabat yang dihantar dulu kan, di awal Islam tu Nabi hantar siapa? Pergi ke Yaman. Wakil Nabi SAW Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Nabi hantar ke Madinah siapa dia? Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu sebagai wakil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi juga pernah jadi wakil bagi orang lain. Contohnya orang nak kahwin tadi kan, kita baca hadis tu, sahabat nak kahwin tu dijadikan Nabi sebagai wakil dia. Kisah apa nama? Kisah seorang sahabat tu, Julaibib. Kisah Julaibib, ingat kisah Julaibib? Seorang sahabat yang mananya yang miskin, yang orang kata apa? Yang tak handsome lah. Dia nak kahwin. Semua orang tak mau kahwin dengan dia. Ya, jadi maknanya gitu. Sampai dia jadi salah sebagai wakil. Nabi kata, pergi rumah si fulan minta anak dia. Minta anak dara dia. Beritahu dekat dia, Nabi minta anak dara kamu. Seronok lah dia bah. Tapi dia kata, Nabi minta untuk aku. Oh Allah. Kan? Hak semangat tadi kan, hak berseri-seri tadi jadi kecut lah. Jadi muka muram. Pasal apa? Bukan kalau tak ada orang lain ke Julaibib ni, kan? Dengan keadaan dia kurus lah, tak handsome lah, serabut lah, kan? Memang orang tengok tak berkenan. Anak kita ni orang yang solehah, yang bertakwa kepada Allah. Maknanya tidakkah kalau Abu Bakar pun okey juga, Umar pun okey juga, Osman pun okey juga. Ni Julaibib. Tu cerita dia. Nabi pernah jadi wakil kan, wakil untuk kahwinkan orang apa semua, tak kisahlah. Itu dia. Dan Nabi ini sering menjadi wakil. So, sahabat minta tolong kepada Nabi SAW sebagai orang yang recommend kan. Jadi orang tengah. Jadi mana kalau Nabi minta ni, mana orang lain serba salah lah. Okey lah, itu dia cerita dia. Sebagaimana beliau SAW pernah memberi hadiah dan menerima hadiah. Jika menerima hadiah, beliau membalasnya. Nabi ni kalau dapat hadiah, Nabi akan bagi apa yang Nabi ada. Dia bagi balik. Bagi balas tadi. Pernah memberi hibah dan minta diberi hibah. Ingat tak Nabi minta hibah? Kisah apa? Siapa ingat? Ni dekat habis masa ni, maknanya pergi cerah mata sikit. Ustaz duk baca ya, tak hurai pun. Ada tempat saya hurai, tempat saya tak hurai lah. Jadi maknanya ingat tak kisah Nabi minta hibah? Ya, nampak? Mengantuk abang? Abang Razman mengantuk? Dah tak mengantuk weh. Kisah tu kan, yang sahabat Ruqyah, surah Fatihah tu ingat tak? Surah Fatihah tu ingat kisah sahabat di musafir semua. Ada orang sampai satu kampung musyrikin semua, ingat tak tu? Dia bagi kambing semua kan. Dia kata jangan makan lagi, kita balik tanya Nabi dulu. Nabi kata, ada tak bahagian aku? Buat untuk aku satu bahagian. Kambing tadi maknanya kalau kambing tadi bagi-bagi kan sama kamu. Dan kalau kamu 10 orang buat sebelah, aku seorang. Nabi minta hibah lah tu. Kan? Dia. Baik, ketika Salamah Al-Aqwa mendapat wanita budak, dia cerita Nabi minta hibah juga. Wanita budak sebagai bahagiannya dari rampasan perang. Jadi budak perempuan tu jadi bahagian, jatuh kepada bahagian Salamah binti Al-Bin Al-Aqwa kan. Dari rampasan perang, maka Rasulullah bersabda kepadanya, hibahkanlah dia kepadaku. Maksud dia, berikanlah dia kepadaku, Nabi kata. Sahabat ni nak kata apa? Nabi tak minta pun dia nak bagi kalau ikut. Bukan nanti yang Nabi minta kan. Nabi tak minta pun dia nak bagi. Ini sahabat-sahabat radhiyallahu anhum. Salamah menghibahkan budak itu kepadanya, lalu budak itu dijadikan tebusan kaum muslimin. Nabi bukan ambilkan dia.
Budak perempuan tadi kan, hamba perempuan tadi, Nabi gunakan tadi untuk tebus orang Islam yang kena tawan di Mekah. Ni Nabi kata, ambil budak ni, mai balik kawan-kawanku yang kamu tawan, culik. Biasanya berlaku penculikan lah. Orang culik sahabat-sahabat, dia pun pergi jual di Mekah sana. Macam kisah Khubayb bin Adi kan, dan seorang sahabat lagi nama apa? Zaid ke apa-apa, tak ingat lah, seorang sahabat lagi, dia 2 orang kena kidnap. Dia penculik dia jual kepada penduduk Mekah lepas cerita lepas perang Badar lah. Kan? Ini dia. Jadi Nabi gunakan budak tebusan tadi, budak tawanan tadi sebagai tebusan kaum muslimin yang ditawan oleh penduduk Mekah. Itu dia. Beliau SAW pernah pula berhutang disertai gadai jaminan dan mengutang tanpa gadai. Mengutang maknanya untuk makanan, baju besi dia Nabi letak di pada satu Yahudi. Nabi minta berapa gantang daripada makanan mak Sarah, anak isteri tadi kan. Itu pernah berhutang tanpa letak barang, dan pernah berhutang dengan meletakkan barang. Baju besi lah. Sebagaimana beliau SAW pernah meminjam serta membeli secara tunai dan hutang. Nabi pernah beli barang cara tunai dan pernah beli barang cara hutang. Beliau tak ada duit, beli cara hutang lah. Tapi mana tak ada riba lah. Perjanjian tanpa riba. Itu dia. Tapi hari ni kalau nak berhutang kena ada hutang RM10 nak bayar RM50. Hutang RM10 bayar RM50. Itu dia lah haru tu kan. Kemudian cerita pasal jaminan. Panjang cerita ni. Kita berhenti di sinilah. Itu cerita dia. Ini petunjuk-petunjuk Nabi SAW kan, daripada A sampai Z lah. Daripada Nabi lahir sampailah kepada Nabi wafat. Ini baru buku jilid yang pertama. Kemudian nanti dia akan sampai kepada hukum-hukum peperangan, hukum-hukum semua, hukum solat semua. Hukumlah dalam kehidupan Nabi kan, hukum fiqh ke apakah, akidah ke apakah, semua masuk sekali. Jadi Ibn Qayyim disebut dalam satu kitab. Maknanya ada beberapa jilid, 6 jilid kan. 6 jilid kitab Zadul Ma'ad tadi. InsyaAllah supaya kita dapat manfaat lah. Ada beberapa soalan tak? Ya. Selepas solat tahajud. Tak, kalau ikutnya tak semestinya lah. Tak semestinya. Kan? Jadi maknanya kalau di sini disebut Nabi baca ketika Nabi bangun daripada tidur. Adapun kita nak baca selepas solat tahajud pun tak ada masalah apa. Tak ada masalah apa. Kan, boleh. Nak baca sebelum dan selepas pun boleh. Tak ada masalah apa. Kan, tu dia. Ni doa kan, doa ni tak ada masalah apa, kita nak ulang-ulangkan dia. Berulang-ulang bacaan dalam doa tak ada masalah apa, boleh. Itu dia. Jadi kalau di sini disebut maknanya ketika Nabi bangun tidur, Nabi bersiwak apa semua kan. Baca 10 ayat dari surah Al-Imran tu yang terakhir. Kemudian Nabi baca doa ni. Entahlah selepas tahajud ataupun sebelum tahajud. Boleh insya-Allah. Lagi tak? Tak ada, kita berhenti di sinilah insya-Allah taala. Segala yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, beberapa kurangan tu daripada kesilapan saya. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat. Astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.